Selamat sejahtera. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan laras bahasa tulisan. Ini adalah isi kandungan slide kami pada hari ini. Sebelum memasukkan tajuk kami pada hari ini, kami akan melihat pengenalan dulu. Apakah laras bahasa? Laras bahasa merupakan satu bentuk penggunaan bahasa dalam sesuatu bidang penggunaannya. Selain itu, laras bahasa juga sentiasa berubah-ubah berdasarkan fungsi dan keadaan. Seterusnya, laras bahasa diartikan sebagai tata cara untuk menggunakan pemilihan kata atau istilah yang sesuai dalam pelbagai aspek bidang. Dan sekarang, saya akan memasukkan tajuk kami pada hari ini, iaitu laras bahasa iklan. Apakah maksud iklan? Iklan diartikan sebagai sebuah kenyataan yang ditulis dan dibuat oleh manusia. Dan seterusnya, iklan juga disampaikan melalui media massa, media cetak dan juga media elektronik seperti telefon bimbit. Iklan juga bertujuan untuk memberitahu orang ramai tentang sesuatu maklumat produk. Iklan juga mempengaruhi pengguna dan menimbulkan respons tentang sesuatu produk. Di samping itu, sebuah iklan yang baik juga dapat mengubah keputusan pengguna dalam pembelian sesuatu produk. Dan akhirnya, iklan dia menggunakan kata-kata yang ringkas dan mudah diingat. Sekarang, saya akan memasukkan tajuk kaedah menghasilkan iklan. Terdapat 6 kaedah menghasilkan iklan. Yang pertama, mempunyai slogan. Slogan merupakan kata-kata yang dijadikan pegangan sesuatu pertubuhan atau syarikat pengeluaran barangan. Slogan juga ada berbentuk kekal dan juga yang diganti setiap dekad, iaitu setiap 10 tahun. Contohnya, have a break, have a KitKat. Saya rasa semua orang mengetahui apa produk bagi slogan ini kan? Ya, produk bagi slogan ini adalah KitKat. Ini bermaksud slogan memang berpengaruh untuk meningkatkan hasil jualan sesuatu produk. Kerana slogan itu semakin popular dan produk tersebut juga akan menjadi popular. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah pernyataan. Kaedah pernyataan dia menyatakan maksud secara langsung. Kekuatan laras bahasa ini adalah melalui frasa-frasa seperti dalam beberapa contoh rangkaian iklan. Contohnya, kereta untuk dijual, perkhidmatan sewa kereta, rumah, kenderaan, tanah yang dijual atau sewa. Kaedah seterusnya, perkaitan konsep. Perkaitan konsep bermaksud dia mengaitkan sesebuah produk dengan sesuatu elemen personal, individu yang terkenal, atau mengaitkan seseorang artis atau penyanyi. Contohnya, Fatah Amin sebagai duta telefon pintar Oppo R9s. Artis berkenaan, dia akan menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan produk tersebut, seperti ayat-ayat. Ini dapat dijadikan tarikat barangan tersebut. Kerana artis tersebut sangat popular, dia akan meningkatkan hasil jualan produk tersebut. Kaedah seterusnya adalah umpanan. Umpanan merancang strategik untuk menarik perhatian pelanggan. Kaedah ini dia dapat didapati dalam mana-mana iklan dan tidak terkecuali iklan akhbar. Contohnya, beli satu, percuma satu. Dengan ayat ini, pelanggan akan membeli produk tersebut untuk mendapatkan produk yang percuma itu. Seterusnya, bandingan.
Bandingan ini dia menggunakan cara untuk membandingkan sesuatu barangan dengan barangan yang lain. Contohnya, kapasiti penyerapan air tuala kita lebih baik berbanding dengan tuala berjenama X. So, dengan ini, pelanggan dia akan tertarik kepada iklan ini dan mereka juga akan membeli serta memperkenalkannya kepada orang lain. Dan kaedah yang terakhir adalah kaedah gesaan. Gesaan ini dia menggeser pengguna untuk mengambil perhatian tentang produk yang diiklankan. Contohnya, potongan harga sebanyak 50%, sementara stok masih ada lagi. So, kewujudan ayat ini dia akan menarik perhatian pengguna. Dan ini adalah 6 kaedah untuk menghasilkan iklan. Okay, so saya akan membentangkan tentang laras bahasa kreatif. Apakah itu laras bahasa kreatif? Yang merupakan bentuk yang terhasil daripada gaya cipta atau gabungan di antara cetusan imajinasi dengan pengalaman pengarang. Ia juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan mesej pengalaman pengarang. Laras bahasa kreatif biasanya wujud dalam bentuk-bentuk prosa seperti cerita, cerpen dan novel, puisi seperti syair, pantun sajak, dan drama seperti filem, teater, dan pementasan. Laras bahasa kreatif berperanan bagi mengungkapkan penulisan yang bermutu, berkesan, serta indah. So, apakah ciri-ciri laras bahasa kreatif? Pertama, pembendaharaan kata yang istilah. Penggunaan pembendaharaan kata dalam laras bahasa kreatif mudah difahami. Laras bahasa kreatif tidak mengandungi istilah teknikal. Perkataan pinjaman juga tidak banyak digunakan. Laras bahasa kreatif terdapat penggunaan kata-kata yang berunsur ketaksaan dengan tujuan untuk menimbulkan kekaburan atau kesamaran yang memperlihatkan nilai seni dan estetika. Selain itu, ciri laras bahasa kreatif ialah tata bahasa. Dari segi tata bahasa, morfologi dan sintaksis merupakan aspek yang penting dalam laras bahasa sastera. Morfologi merangkumi perimbuhan, manakala sintaksis meneliti penggunaan bentuk, struktur dan bina ayat. Pengimbuhan dalam karya-karya sastera termasuk bentuk imbuhan awalan, apitan dan sisipan. Ayatnya terdiri daripada pelbagai ragam seperti ayat tergantung atau ayat susunan songsang. Unsur peranggapan klitik ku, mu dan kau juga lazim digunakan. Okey, sekarang saya akan sambung dengan tajuk laras bahasa umum. Laras bahasa umum ia merupakan bagi pengertian laras umumnya adalah tidak mengandungi istilah teknikal, menggunakan ayat berstruktur model, tidak banyak menggunakan kata atau perkataan pinjaman. Dalam bentuk bahasa ni dia ada dua bentuk. Yang pertamanya adalah lisan, keduanya adalah bukan lisan. Dalam bentuk bahasa lisannya adalah pertuturan umum dan pertuturan rapi. Manakala dalam bukan lisannya adalah bahasa tulisan umum dan bahasa tulisan rapi. Jadi seterusnya kita memahamikan apakah bahasa laras umum. Jadinya merupakan bahasa yang mempengaruhi penulisan akhbar sepertinya akhbar, majalah, iklan dan surat menyurat. Jadinya juga menterjemahkan bahasa pertuturan umum atau pembualan yang banyak yang mengandungi unsur bahasahan seperti kependakan, penggunaan ganti nama yang kurang rasmi tetapinya masih hormat. Jadi sekarang
kami boleh mengenali ciri-ciri laras bahasa umum. Ciri-cirinya pertama adalah mudah difahami, disebabkannya bebas, kurang terkawal dengan segi aspek tata bahasa. Contohnya boleh menggugurkan subjek, predikat, pendekan ayat atau perkataan, tetapinya tidak mengganggukan sintaksi dan semantik ayat. Seterusnya adalah berunsurkan kemesraan. Ia merupakan komunikasi antara dua pihak menggunakan namanya atau kata ganti nama diri seperti saya, aku, makcik, abang, adik. Tetapi bagi pihak yang berpangkat, kami boleh menggunakan dato', pakcik, cikgu, tuan, doktor dan sebagainya. Seterusnya, ciri yang ketiga adalah menggugurkan penggunaan kata sendi nama. Maksudnya, kami boleh mengabaikan kata sendi nama seperti sendi nama, contohnya adalah demi, antara, untuk, dengan dan sebagainya. Bagilah sebuah contoh seperti Ali jatuh basikal, tetapinya ayat asalnya adalah Ali jatuh daripada basikal. Kita boleh lihat dari contoh ni lah, dia telah menggugurkan kata sendi nama, menjadikannya lebih mudah memahami terus kepada subjek tanpa ada penerangan atau apa. Lepas tu adalah ciri menggunakan ragam bahasa umum. Ia sebagainya boleh menggunakan bahasa yang berbagai-bagai. Contohnya ragam bahasa pertanyaan, bahasa serang, bahasa berulang atau bahasa terbalik. Bagi satu contoh lah, seperti selalu kita mesti buat kebaikan. Ia merupakan ragam bahasa yang terbalik sebab subjek dan predikatnya sudah terbalik. Pertamanya yang biasa kita akan meletakkan kata nama dalam pertama, tapinya meletakkan kata nama di belakang, so nya telah terbalik. Jadi terusnya adalah menggunakan imbuhan bahasa asing. Ia akan menggambarkan penguasaan perbendaharaan kata penulis dan penutur seperti sub, pro, anti, poli, auto dan sebagainya. Dan akhirnya adalah menggunakan imbuhan pendek. Disebabkan penggunaan ini adalah penutur yang tidak gemar atau menguasai penggunaan ayat yang kompleks. Dengan menggunakan imbuhan pendeknya boleh memudahkan penutur untuk menyampaikan sesuatu. Jadi, bahasanya merupakan media yang penting untuk berkomunikasi dengan orang lain secara harmoni. Dengan penguasaan kemahiran penggunaan laras bahasa, ini adalah penting dan harus dipelajari oleh setiap peringkat umur belajar. Dengan ini, kita dapat mencapai hasrat persefahaman yang sempurna dalam berkomunikasi. Sekian, terima kasih.